Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Farah Wilda dalam siri Boost Your Curiosity yang dibawakan khas oleh Casio dan Akademi YouTuber. Dan untuk hari ini, Cikgu Farah nak mengupas macam mana cara kita untuk mengulang kaji tajuk matematik tingkatan 4 KSSM, iaitu bab yang pertama, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, dan bagaimanakah cara untuk kita menyelesaikan beberapa soalan menggunakan kalkulator Classwiz. Baiklah, untuk soalan yang pertama, bagaimanakah kita hendak melakar graf? Di sini ada satu soalan, bagaimanakah cara kita untuk melakarkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 15. Jadi apakah yang adik-adik perlu tahu di sini? Yang pertama sekali, kita perlu tahu kecerunan. Daripada fungsi kuadratik tadi, kita tengok kecerunan dan kita tahu bagaimanakah bentuk graf. Okey, yang kedua, kita akan kena pasti pintasan y, iaitu nilai c. Dan juga kita kena tahu pintasan x, iaitu punca-punca kalau adalah dalam fungsi ini. Jadi, jom kita lihat. Okey, apa yang adik-adik perlu buat? Pertama, adik-adik lihat di sini. Okey, untuk persamaan kuadratik, fungsi persamaan amnya adalah ax kuasa 2 tolak bx tambah bx tambah c. Jadinya di sini adik-adik tahu untuk nilai yang pertama ni mewakili kecerunan. Jadi kalau kecerunan positif bagi fungsi kuadratik, okey, graf kuadratik bentuknya bagaimana? Senyum ataupun masam? Ingat, kalau positif bentuknya senyum. Kalau negatif baru nilainya masam. Okey. So kita buat dulu bentuk graf senyum. Daripada fungsi tadi kita dah tahu, okey, bentuknya senyum. Okey, kemudian cikgu nak ingatkan di sini lebih mudah untuk adik-adik lukiskan dulu paksi X. Sebab apa? Sebab kita nak cari punca-punca dahulu dalam fungsi ini. Jadi, macam mana kita nak cari punca untuk fungsi tersebut? Adik-adik gunakan kalkulator Classwiz. Okey, pergi pada bahagian menu. Adik-adik cari equation. Okey, equation. Okey, di sini ataupun function, tekan sama dengan. Okey, dan kita pilih yang kedua, iaitu polinomial. Okey, jadi nilai kuasa yang tertinggi ialah 2, jadi kita pilih 2. Okey, dan kita masukkan nilai A, B dan C. Okey, jadi mula-mula kita masukkan dulu, kalau sini X ni, X kuasa 2, maksudnya nilai depannya tu A dia adalah 1. Tekan sama dengan. Okey, kita masukkan nilai negatif 2. Okey, sebab dia tolak 2. Okey, dan juga C adalah negatif 15. Okey, so adik-adik tengok di sini bentuk dia samalah macam persamaan yang diberi. Jadi, bila adik-adik tekan yang pertama, kita dapat X sama dengan 5. Okey, X yang pertama sama dengan 5. So, kalau nilai 5 ni positif, okey, kita tandakan di sebelah kanan lah. Positif. Okey, bagi satu X, berapa nilainya? Negatif 3. Jadi, kita tandakan di sebelah kiri pula negatif 3. Jadi di sini secara tak langsung adik-adik boleh tengok daripada negatif 3 ke negatif 5 tu, okey, dia ada nilai-nilai yang tersembunyi lah. Kita cuma tulis dua punca tu sahaja dahulu. Kemudian baru adik-adik lakarkan paksi Y. Kita agak-agak lah. Macam ni cikgu dah buat. Okey, kita agak paksi Y ni dekat kosong. Okey, dan kita labelkan kosong. Okey, dah selesai. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, okey, titik minimumnya tidaklah berada betul-betul di tengah-tengah paksi Y. Dan adik-adik kena ingat, okey, untuk negatif 5 ini adalah merupakan pintasan Y, iaitu nilai C. Jadi kita labelkan dahulu pintasan Y itu negatif 15. Okey, betul lah. Okey, nilai negatif berada di bawah graf. Okey, kemudian kita lihat. Okey,
Titik minimumnya kita tekan lagi sama dengan nilai X adalah 1 dan nilai Y adalah negatif 16. Jadi kalau adik-adik plotkan di sini, ini adalah titik minimum bagi graf tersebut dan kita labelkan 1 negatif 16. Mudah je kan? Ini adalah bentuk lakaran graf yang adik-adik dapat buat berdasarkan fungsi yang diberi. Kalau adik-adik boleh rasa macam tak yakin kan macam mana betul ke tak graf ni, adik-adik jangan risau. Dengan kalkulator kelas ni juga adik-adik boleh tengok bentuk grafnya. Caranya tekan shift, tekan QR. Jadi di sini adik-adik boleh scan. Sekejap cikgu. Buka dulu internetnya. Pastikan ada link internet link internet. Jadi adik-adik just double click dan kita boleh lihatlah bentuk graf yang terhasil. Daripada fungsi yang kita dah masukkan tadi, bentuknya adalah seperti ini. Di sini dia dah bagi dah nilai X yang pertama 5, negatif 3. Titik minimum untuk X adalah 1 dan negatif 16 untuk Y. Jadi kita dah lakarkan. So macam ni lah graf adik-adik. So adik-adik boleh nampak lah di sini. Oops. Nampak di sini adalah pintasan Y dia negatif 15 dan titik minimum dia adalah 1, 16. 1 X Y negatif 16. Kita cuba untuk soalan yang kedua pula. Kalau tadi kita cuma lakarkan graf dan kali ni di bawah tajuk yang sama dia suruh kita lukis graf. Tapi biasanya soalan dan peperiksaan dibagi macam ni lah. Untuk adik-adik lengkapkan dulu jadual bagi fungsi yang diberi, iaitu X negatif 3 fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 5 di mana x adalah di antara negatif 2 dan 3. Jadi kalau adik-adik perlu masukkan semua nilai ni, adik-adik boleh juga guna cara biasa, iaitu gantikan nilai x satu persatu untuk masukkan dalam persamaan ini. Tapi cikgu ada tunjukkan cara yang lebih mudah. Yang pertama, macam mana adik-adik nak masukkan terus sekaligus semua ni, tak payah nak kira banyak-banyak kali. So pergi dekat bahagian menu. Dengan kalkulator kelas Swiss ni lebih mudah. Kita akan nampak bahagian table. So adik-adik just tekan sama dengan dan kita masukkan fungsi yang diberi, negatif 3 x kuasa 2 kemudian tambah 4x kemudian tolak 5. Kita dah masukkan nilai fx. Di sini gx tak ada jadi kita abaikan, just tekan sama dengan sahaja. Jadi di sini dia ada table range. Dekat mana kita nak mula. Di sini x mesti berada dalam jurat negatif 2 hingga 3 so di sini cikgu masukkan negatif 2 dan berakhir pada nilai positif 3. Step ni maksudnya beza setiap satu nilai. Maksudnya negatif 2 ke negatif 1, beza dia 1 lah. 1,011. Beza ni 1. So just tekan sama dengan. Terus nampak di sini nilai untuk negatif 2, y dia adalah negatif 25. Bila x sama dengan negatif 1 sama dengan y dia sama dengan negatif 12. So adik-adik just masukkan nilai tersebut. Kalau 3, kalau kosong dapat negatif 5. Kalau 1 dapat negatif 4. Kita turun ke bawah sikit lagi. Kalau 2 kita dapat negatif 9 dan ketiga kita dapat negatif 20. So dah selesai. Lengkap terus semua jadual adik-adik. Kemudian kita lihat
Soalan B, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, disuruh kita lukiskan graf bagi fungsi ini, okey, di atas kertas graf yang disediakan. Okey, jadinya adik-adik macam biasa, lukiskan dulu paksi X, okey, dan paksi Y. Sebab kita dah tahu dah. Okey, masukkan nilai untuk setiap paksi X. 2 cm 1 unit, maksudnya setiap 2 cm nilai dia 1, 2, 3. Kalau sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, untuk paksi Y pula, sebab 5 ni, okey, 5 unit setiap 2 cm, jadi kita masukkan untuk sebelah atas nilai positif, di sebelah bawah negatif 5, negatif 10, negatif 15 dan seterusnya. Sampai optimum lah adik-adik gunakan kertas graf tersebut. Okey, macam ni lah apa yang kita perlu buat. Dah lukis, dah paksi, dah tulis dah dia punya nilai, jadi adik-adik just plotkan dulu titik. Okey, titik yang pertama negatif 2, negatif 25. Okey, titik yang kedua, okey, 1 negatif 12, 0 negatif 5, 1 negatif 4, 2 negatif 9 dan 3 negatif 20. Okey, so kalau adik-adik dah yakin semuanya ada 6 titik, okey, 6 titik cukup. Okey, bentuk pun tak ada nampak yang lain macam sangat. Okey, so kita terus garis sambungkan ke semua titik tersebut. Okey, dan untuk sambung titik ni jangan guna pembaris adik-adik. Untuk graf kuadratik dia mesti freehand. Dan kita nampaklah sebenarnya bila nilai kecerunan ni adalah nilai negatif, okey, kita dapat graf masam. Samalah macam ni kita dapat graf masam. Okey, kalau ada tak yakin lagi, sama juga kita boleh semak, okey, menggunakan shift dan QR, okey, untuk dapatkan QR code. Jadi adik-adik boleh tengok terus bentuk graf adik-adik di sini. Jadi untuk graf adik-adik, okey, sini sikit-sikit. Okey, so di sini, okey, ni bentuk graf yang dilukis. Okey, adik-adik boleh nampak lah tip yang paling atas ni lebih kurang 4 atas yang tengah ni. Okey, so bentuk graf dia berkurang lah macam yang adik lukis ni. Okey, jadi bentuk grafnya sama macam yang adik-adik lukis, so tak ada masalah. Okey, patutnya graf ni berhenti sampai sini lah. Okey, maaf cikgu terlebih pula garisnya. Okey, asalkan mengena ke semua ke-6 titik ni pun dah okey. Okey, jadi cikgu nak ucapkan terima kasih. Itu sajalah perkongsian cikgu bagaimanakah adik-adik menggunakan kalkulator ClassWiz dalam menyelesaikan masalah melibatkan tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Jadi di bawah description ni ada beberapa contoh soalan latihan dan adik-adik boleh cuba. Dan kalau adik-adik nak dapatkan kalkulator ClassWiz dengan ada diskaun yang terkini, okey, dengan harga yang mampu milik, jadi adik-adik boleh tengok di ruangan description untuk dapatkan kalkulator ClassWiz dengan harga yang berpatutan. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Sekian, terima kasih.